Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? طيب اقرأوا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. طيب جلوسا. شكرا يا أستاذة. طيب موضوع اليوم هو ألف لام. Tajuk hari ini yang Ustazah akan ajar ialah berkaitan dengan perkataan atau kalimah yang mempunyai huruf alif dan lam. Maratan tsaniya, perkataan yang mempunyai dua huruf ini, al-awwal huruf alif watsani huruf lam. Baik, huruf alif lam ini mempunyai dua bahagian. Al-awwal, pertama, alif lam al-qamariyah. Maksudnya ini kumpulannya. Alif lam al-qamariyah namanya. Nama kumpulan yang pertama adalah alif lam al-qamariyah. Watsani, dan kedua, alif lam asy-syamsiyah. Baik. Yang kedua ini kita namakan dia sebagai kumpulan alif lam asy-syamsiyah. Baik, maratan tsaniya. Kumpulan pertama alif lam al-qamariyah dan kumpulan yang kedua alif lam asy-syamsiyah. Maksudnya selepas ini apabila ustazah pamerkan contoh-contoh, di situ nanti kita akan kenali mana perkataan-perkataan yang kita boleh sebut dalam kumpulan alif lam al-qamariyah dan mana perkataan-perkataan yang tersenarai dalam kumpulan alif lam asy-syamsiyah. Baik, unzuru ila huna. Ini ialah pembahagian huruf-huruf bagi dua kumpulan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah kumpulan alif lam al-qamariyah, wasani alif lam asy-syamsiyah. Baik, kita tengok terlebih dahulu dalam kumpulan alif lam al-qamariyah ini apa huruf-huruf yang terkandung di dalam kumpulan ini. Ada 14 huruf. Okey, pertama alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, ha. Baik, ada 14 huruf yang terkandung di dalam kumpulan alif lam al-qamariyah. Baik, bagaimana pula alif lam asy-syamsiyah? Apakah huruf-huruf yang terkandung di dalam kumpulan ini? Ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, lam wa nun dan juga nun. Okey, perhatikan. Setiap kumpulan ini mempunyai 14 huruf bagi alif lam al-qamariyah dan 14 huruf bagi alif lam asy-syamsiyah. Baik, tadi kita sudah tengok pembahagian huruf-huruf bagi kumpulan alif lam al-qamariyah dan juga alif lam asy-syamsiyah. Sekarang ustazah akan tunjuk contoh bagi setiap kumpulan ini. Maksudnya macam mana kita mau kenali contoh bagi kumpulan alif lam al-qamariyah dan juga contoh atau perkataan yang kita boleh letak dalam kumpulan alif lam asy-syamsiyah ini. Okey, yang pertama sudah tentulah kita kena ingat kembali tadi huruf-huruf yang terdapat dalam setiap kumpulan ini. Baik, yang pertama ialah alif lam al-qamariyah. Okey, baik, kita tengok kepada contoh dia. Naqra ma'an al-arabiyyatu. Okey, ikut saya sebut. Al-arabiyyatu. Okey, yang pertama kita sebut al. Kedengaran bunyi alif lam itu. Al. Okey. Huruf pertama alif, huruf kedua lam dan perhatikan formula untuk kamu tahu mana kumpulan alif lam al-qamariyah. Ini ialah lihat pada
huruf ketiga. Huruf ketiga ini. Okey, tengok. Huruf ketiga sekarang adalah huruf Ain. Huruf ketiga sekarang adalah huruf Ain. Okey, so keluarkan dulu. Okey, huruf ketiga. Ini ketiga. Dia adalah huruf Ain. Ini huruf Ain. Asalnya kalau huruf tunggal dia macam ni lah. Bila bersambung dia jadi bentuknya macam ni. Ini huruf ketiga, huruf Ain. Okey, ingat balik tadi dalam kumpulan alif lam al-qamariyah, huruf Ain merupakan salah satu huruf alif lam al-qamariyah. Jadi maknanya perkataan al-arabiyatu merupakan perkataan dalam kumpulan alif lam al-qamariyah. Baik, lagi satu untuk contoh bagi al-arabiyah ini kita tengok huruf ketiga ini hanya baris sahaja ada. Okay, dia tidak ada tanda lain. Okay, tengok kepada contoh alif lam asy-syamsiyah pula. Okay, kita baca dulu. Ikut Ustazah. At-talamizu. At-talamizu. Baik, sama juga untuk kita mencari mana perkataan bagi kumpulan alif lam asy-syamsiyah ini, sudah tentu yang pertama wajib ada huruf alif. Yang kedua wajib ada huruf lam. Dan yang ketiga, kita tengok yang ketiga, huruf ketiga di sini adalah huruf ta. Huruf ta. Okey, kita sudah keluarkan dulu. Huruf ketiga adalah huruf ta. Okey, ingat tadi huruf ta ini salah satu huruf dalam alif lam asy-syamsiyah. Baik. Ta ini salah satu dalam kumpulan alif lam asy-syamsiyah. Okey, secara kita sebut dalam alif lam asy-syamsiyah kita tidak sebut al lagi. Kita terus bunyi a dengan ta tu, bunyikan at. Bunyi at. Kita tidak bunyi al-tala. Kita bunyikan at-tala. Baik. Salah satu lagi formula yang sangat senang untuk kita tahu mana perkataan untuk alif lam asy-syamsiyah apabila kita jumpa tanda sabdu. Ini tanda sabdu ni. Saya keluarkan dulu. Okey, ini tanda sabdu ataupun seperti huruf W kecil tu macam ni yang lebih kurang. Begini. Apabila murid-murid jumpa, okey, apabila murid-murid jumpa tanda sabdu ini pada huruf yang ketiga, 1, 2, 3, jumpa tanda macam ni, memanglah dia dalam kumpulan alif lam asy-syamsiyah. Baik, so sekali lagi kita sebut, ingat, apabila huruf yang ketiga adalah huruf alif lam al-qamariyah dan tidak ada tanda sabdu, maka dia adalah kumpulan alif lam al-qamariyah. Dan apabila huruf yang ketiga mempunyai tanda sabdu, maka dia dalam kumpulan alif lam asy-syamsiyah. Baik, al-an bina'ul kalimah. Pembinaan perkataan. Bagaimana kita mahu membina satu perkataan alif lam al-qamariyah. Okey, tengok sini. Pertama, seperti saya cakap tadi, wajib ada dua huruf ini. Pertama, alif. Kedua, lam. Okey. Contoh kita mahu perkataan guru. Muallimun. Okey, muallimun ini sebelum dicantum dengan alif lam. Jadi kita sebut dia muallimun. Di hujung ni kita panggil dia sebagai tanda tanwin, disebutannya tu mun. Okey, maratan tsaniyah, muallimun. Okey, yang di atas ini sebelum dicantum. Okey, tengok yang kedua, yang di bawah sini. Apabila kita sudah cantumkan alif lam dan juga muallimun, okey, apabila kita sudah sambung alif lam dan juga muallimun ini, maka terjadilah atau terbentuklah perkataan ataupun cara penulisannya seperti ini. Al-muallimu. Maratan tsaniyah.
Al-muallimu. Alif lam tadi kita sudah tulis di sini. Okey, kita tengok balik kan. Okey, alif lam ini sudah ada di sini. Satu alif, yang ni alif. Okey, lam ini ada di sini. Dia disambung. Ada di sini. Dia ini lam lam. Jadi muallimun. Muallimun ini dia sudah terkandung dalam ini. Apa beza dia? Okey, tadi sebelum sambung alif lam kita sebut sebagai muallimun. Apabila sudah ada alif lam, kita hanya sebut al-muallimu. Okey, tadi asalnya ada 2 baris. Okey, sebelum gabung dengan alif lam ada 2 baris dan sekarang jadi satu baris. Dia sebut al-muallimu. Sebelum tambah dengan alif lam, muallimun. Selepas tambah dengan alif lam, al-muallimu. Baik, sekarang kita tengok kepada pembinaan perkataan bagi kumpulan alif lam asy-syamsiyah. Okey, bagi perkataan alif lam asy-syamsiyah, sebelum disambung dengan alif lam, okey, kita tengok sini. Alif lam, perkataan yang kita pilih adalah ra'isun. Ra'isun, sebutannya tu bertanwin. Ada tanda 2 kan di sini. Okey, sini. Ra'isun. Okey, apabila bersambung, kita tengok di sini. Apabila bersambung, ini cara-cara dia. Ini adalah cara sebelum dia tulisannya jadi seperti ini. Sebelum ada tanda sabdu ni. Kita tengok sini. Ada alif lam. Okey, ni alif. Alif. Okey, lam. Okey, ra. Kenapa ada 2 ra di sini? Okey, ini sebelum ni kita sudah tahu kan, ra adalah salah satu huruf alif lam asy-syamsiyah. Dan saya sebut tadi, apabila kita mau menyebut perkataan bagi alif lam asy-syamsiyah, kita tidak boleh sebut lagi al. Kita kena sebut terus alif dengan ra, sebutan huruf ketiga tadi. Jadi a dengan ra, sebutannya adalah ar. Ar-ra. Ar-ra. Okey, ini adalah untuk memudahkan kita faham sebenarnya. Yang pertama adalah huruf alif, kedua huruf lam, dan yang ketiga tadi kita mau sebut ar-ra. Okey. Sebab itu dia letak 2 ra sini untuk memberi kita faham. Maksudnya a dengan ra satu sebutan, ar. Kemudian ada lagi ra, isu. Ada 2 sini. Ada 2 ra. Ra pertama adalah untuk digabung dengan alif tadi. Ra kedua adalah memang perkataan asal dia lah ra'isu. Okey, tengok pada tulisan ataupun perkataan yang sudah ditanda dengan sabdu. Apabila sudah ditanda dengan sabdu, okey, mana sabdu? Ni seperti W ni yang tadi saya ada sebut juga, okey. Seperti ni, tanda ni. Apabila ada tanda sabdu ni, maka ra tadi hanya tinggal satu saja sini. Tinggal satu saja. Okey, tadi asalnya, kita tengok. Asalnya ada 2 kan? Ra. Apabila sudah ada tanda sabdu, maka dia jadi satu. Sebutannya ar-ra'isu. Okey, martan sannya. Ar-ra'isu. Ini adalah contoh bagi alif lam asy-syamsiyah. Okey, perhatikan lagi. Kalau sebelum kita gabung dengan alif lam, kita sebut ra'isun. Apabila sudah gabung dengan alif lam, kita sebut ar-ra'isu. Sebutan di hujung hanya baris satu sahaja. Sini, sini. Baik, sekarang kita tengok contoh-contoh lain bagi alif lam al-qamariyah. Ini ada 4 lagi contoh yang murid-murid boleh faham, murid-murid boleh cam mana alif lam al-qamariyah. Okey, tengok contoh yang pertama. Kita sebut al-yaumu. Maratan tsaniyah, al-yaumu. Baik, kita tengok sini. Pertama adalah huruf alif. Ada alif sini kan? Alif. Okey, yang kedua adalah huruf lam. Okey, kedua lam. Dan yang ketiga adalah huruf ya. Ini dia. Huruf tunggal dia
Huruf tunggal bagi ya di sini. Apabila bersambung, dia jadi seperti ini. Titiknya kekal. Kekal, okey. Kita sebut lagi al-yaumu. Okey, huruf pertama alif, huruf kedua lam, huruf ketiga ya. Okey, ya kita tahu dia adalah kumpulan alif lam al-qamariyah. Dan sebutannya adalah al-yaumu. Maka al-yaumu adalah perkataan bagi alif lam al-qamariyah. Okey, tengok pula kedua. Okey, asal ni. Sebut al-miladu. Maratan saniya. Al-miladu. Okay, kita buka. Kita tengok pembahagian huruf tu ada atau tiada. Okay, alif. Ada alif sini. Wahid. Pertama. Okay, lam. Mana lam? Ni lam. Lam. Ada. Asani. Kedua. Okay, huruf ketiga apa dia? Okay, ini huruf ketiga dia. Dia tersembunyi sikit. Ada. Ada di situ. Okay, ini huruf ketiga. Huruf ketiga adalah huruf mim. Ini mim. Mim huruf tunggalnya begini. Apabila bersambung dia seperti ini. Jadi sebut al-miladu. Mim juga merupakan huruf alif lam al-qamariyah. Baik, contoh yang ketiga. Al-misal as-salis. Sebut al-maktabu. Al-maktabu. Okey, ini sama juga. Selepas alif lam adalah huruf mim. Seperti ini tadi. Seperti contoh yang kedua tadi. Kita terus kepada contoh yang terakhir bagi alif lam al-qamariyah. Tersebut al-arabiyatu. Maratan saniyah. Al-arabiyatu. Okey. Ini pun kita tengok ada atau tidak. Alif ada. Okey. Wahid. Satu. Lam ada. Okey. Sani. Dua. Dan huruf yang ketiga adalah huruf ain. Dan kita tahu ain adalah huruf al-qamariyah. Baik, ini pula contoh-contoh lain bagi alif lam asy-syamsiyah. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama contoh dia. Okay, kita naqra' ma'an. Ar-riyadiyyu. Ar-riyadiyyu. Baik, kita tengok huruf pertama alif. Ada alif kan? Okay, huruf kedua lam. Lam pun ada. Okay, huruf ketiga apa dia? Huruf Ra. Okey, ini huruf ketiga. Dan yang paling penting pada huruf ketiga ini ada tanda sabdu. Baik. Okey, al-misal asani yang kedua. Al-lughatu. Sebut al-lughatu. Okey, kita keluarkan dia. Huruf pertama alif. Okey, huruf kedua lam. Dan huruf ketiga juga adalah huruf lam, dan yang pasti huruf ketiga ini ada tanda sabdu. Baik, as-salis, contoh yang ketiga. At-takrimu. At-takrimu. Kita tengok huruf pertama alif, huruf kedua lam, dan huruf yang ketiga adalah huruf ta. Okey, huruf ta. Ini huruf ta, dan yang pasti huruf ketiga ini mestilah mempunyai tanda sabdu. Okey, contoh yang terakhir adalah asyahru. Asyahru. Okey, pertama adalah huruf alif, ada sini. Okey, huruf kedua huruf lam ada juga. Dan yang ketiga adalah huruf shin. Ini huruf shin. Huruf shin sini dalam perkataan dia disambung seperti ini. Okey, ini adalah huruf yang ketiga, dan yang pasti dalam huruf ketiga wajib ada tanda sabdu. Baik. Baik, untuk yang terakhir ini, Ustazah mahu semua murid buat nota. Okey, buka muka surat 2 as-safha ats-tsaniyah. Okey, muka surat ini. Ustazah mahu semua murid buat nota dalam buku, seperti dalam gambar ini juga. Okey, dalam gambar sebelah ni. Okey, contoh alif lam al-qamariyah. Okey, dalam muka surat buat alif lam al-qamariyah, huruf dan juga contohnya mesti ada dalam buku. Dan juga alif lam asy-syamsiyah beserta huruf dan juga contoh. Dalam buku nota kena buat. Okey, dalam buku nota kena
buat dua ni. Baik, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan pelajaran yang lain. Insya-Allah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.